kongsikan satu hadis Nabi SAW berkaitan dengan peringkat kejadian manusia dan kesudahannya. Kalau dalam Al-Arba'in An-Nawawiyah itu adalah dalam hadis yang keempat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh wa natubu ilaihi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Ashhadu wa nashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa nashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala habibina wa syafi'ina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa walah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma ja'alna minal ladzina yattabi'una al-qawla fayattabi'una ahsanah. Allahumma amin amin fa amma ba'd. Yang saya hormati Tuan Imam, Tuan Bilal, Tuan Nazir dan seluruh ahli jawatan kuasa masjid, para jemaah muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Alhamdulillah, pertamanya kita merafakkan syukur kita kehadrat Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala yang memberikan nikmat dalam kehidupan kita. Allah Subhanahu wa taala yang daripadanya kita datang dan kepadanya kita akan dikembalikan. Allah Subhanahu wa taala yang sentiasa bersifat rahmat, yang sentiasa bersifat ihsan kepada hamba-hambanya. Jadi dengan nikmat kurniaan Allah kepada kita, wajiblah kita bersyukur atas nikmat Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala nyatakan, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Sekiranya kamu bersyukur kepadaku, nescaya akan aku tambahkan lagi nikmatku kepada kamu. Dan kalau kamu kufur akan nikmat yang aku kurniakan kepada kamu, ketahuilah bahawa sesungguhnya azabku sangat pedih. Justru kita bersyukur kepada Allah, mudah-mudahan Allah tambahkan lagi nikmat Allah kepada kita supaya kita bertambah dekat dengan Allah dan kita tidak menjadi orang yang kufur sehingga dicampakkan ke dalam neraka Allah Subhanahu wa taala wal a'yadu billah. Alhamdulillah, kita juga bersyukur sekarang ni kita berada dalam bulan Syaban. Kita dah masuk pertengahan yang akhir Syaban. Malam ni dah malam yang ke-16. Maknanya baki kurang sebulan ataupun 2 minggu lagi untuk kita menyambut kedatangan Ramadan. Maka masa-masa yang berbaki ini kita manfaatkan untuk kita menambahkan amal ibadah kita supaya kita dapat konsisten dan meneruskan momentum ibadah tersebut sehinggalah datangnya bulan Ramadan, bulan yang dinantikan dan juga bulan yang terkandung padanya 1001 kebaikan yang tidak boleh kita lepaskan. Kerana Nabi SAW menyatakan, rugilah orang-orang yang mereka sempat merasai Ramadan tetapi Ramadan berlalu tanpa dosa-dosanya diampuni. Justru Ramadan bulan keampunan, kita ni orang yang banyak berdosa, kita mendambakan keampunan Allah dan ada waktu-waktu yang tertentu yang Allah SWT berikan kelebihan padanya sehingga Allah limpahkan rahmat dan keampunan pada waktu-waktu tersebut. Maka kita berharap Allah SWT berikan kesempatan untuk kita sempat berada dalam waktu itu, iaitulah pada bulan Ramadan insya-Allah. Dalam satu athar, Ibnu Umar menyatakan, idza amsayta fala tantazir as-sabah wa idza asbahta fala tantazir al-masa. Ketika kamu berada pada waktu petang, jangan kamu menunggu waktu pagi. Ketika kamu berada pada waktu pagi, jangan menunggu waktu petang. Maksudnya bila kita nak buat suatu kebaikan, jangan tangguh-tangguhkan urusan tersebut. Jangan tunggu nak masuk Ramadan nanti baru kita nak start bacaan Al-Quran kita. Nak masuk Ramadan baru kita nak start Qiyamul Lail. Nak masuk Ramadan baru kita nak start dengan puasa. Masuk Ramadan baru kita nak start dengan bersedekah. Jadi yang mana kita telah lakukan, kita tambahkan lagi. Yang mana yang telah kita tambahkan, kita doa mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala berikan konsisten istiqamah kita dengan amalan tersebut sehinggalah menjelang Ramadan, supaya kita
dapat maknanya inspirasi itu sebelum daripada datangnya Ramadan untuk kita menambahkan amal soleh. Para jemaah yang dirahmati Allah, insya-Allah pada malam ini saya nak kongsikan satu hadis Nabi SAW berkaitan dengan peringkat kejadian manusia dan kesudahannya. Kalau dalam Al-Arba'in An-Nawawiyah itu adalah dalam hadis yang keempat. An Abi Abdurrahman Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu qala haddatsana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa huwa as-sadiqul masduq inna ahadakum yujma'u khalquhu fi batni ummihi 40 yawman nutfah thumma yakunu 'alaqatan mithla dhalik thumma yakunu mudghatan mithla dhalik thumma yursalu ilaihi al-malak fayanfukhu fihi ar-ruh wa yu'maru bi arba'i kalimatin bikatbi rizqihi wa ajalihi wa amalihi wa shaqiyyun aw sa'id fa wallahi alladhi la ilaha ghairuh inna ahadakum la ya'malu bi amali ahli al-jannah hatta ma yakuna bainahu wa bainaha illa dhira' fayasbiqu alayhi al-kitab fayamalu bi amali ahli an-nar fayadkhuluha wa inna ahadakum la ya'malu bi amali ahli an-nar hatta ma yakuna bainahu wa bainaha illa dhira' fayamalu bi amali ahli al-jannah fayadkhuluha. Daripada Abu Abdurrahman Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu katanya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah menceritakan kepada kami, dan baginda adalah orang yang benar lagi dibenarkan, iaitu sesungguhnya setiap daripada kamu dihimpunkan kejadiannya dalam rahim ibunya selama 40 hari sebagai air mani. Kemudian ia menjadi ketulan darah seperti tempoh tersebut juga, iaitu 40 hari. Kemudian dia menjadi ketulan daging seperti tempoh tersebut juga, iaitu 40 hari. Kemudian diutuskan kepadanya malaikat, maka dia meniupkan roh padanya, lalu dia, yakni malaikat, diperintahkan oleh Allah supaya menuliskan baginya 4 perkara, iaitu rezekinya, ajalnya, amalnya, dan celakanya atau bahagianya. Maka demi Allah yang tiada Tuhan selainnya, sesungguhnya di kalangan kamu ada yang beramal dengan amalan ahli syurga, sehingga tidak ada di antaranya dengan syurga melainkan sehasta. Maka kitab Allah mendahuluinya, lantas dia beramal dengan amalan ahli neraka, dan dia pun dimasukkan ke dalam neraka. Di kalangan kamu ada yang akan beramal dengan amalan ahli neraka, sehingga tidak ada di antaranya dengan neraka kecuali sehasta. Maka kitab Allah mendahuluinya, lantas dia beramal dengan amalan ahli syurga, lalu dia pun memasuki syurga. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Jadi para jemaah rahmati Allah, hadis ini diriwayatkan oleh Ibnu Mas'ud radhiyallahu an. Jadi beliau menyatakan bahawa Nabi SAW menyatakan kepadanya dan para sahabat, dan disifatkan Nabi SAW ini sebagai as-sadiq, as-sadiqul masduq. Maksud sadiq ni orang yang benar kata-katanya. Dan kemudian dinyatakan al-masduq, orang yang dibenarkan kata-katanya. Yang benar kata-katanya ini, mana Nabi SAW ini tidak pernah berdusta. Kerana tidaklah Nabi ucapkan sesuatu melainkan dengan wahyu daripada Allah. Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Tidaklah Nabi berkata-kata berdasarkan hawa nafsunya, tetapi apa yang diucapkan oleh Nabi itu apa yang diwahyukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi Nabi disebut sebagai as-sadiq, yang benar kata-katanya. Dan kemudian Nabi disebut sebagai al-masduq, yang dibenarkan kata-katanya. Kerana apa? Kerana Nabi SAW bila menyampaikan sesuatu perkara, tidaklah semata-mata daripada diri baginda sendiri, tetapi juga daripada apa yang diwahyukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kerana apa yang disampaikan oleh Allah kepada Nabi melalui malaikat Jibril itu menunjukkan betapa Allah Subhanahu wa taala telah membenarkan Nabi SAW sebagai utusannya. Jadi disebut Nabi SAW sebagai al-masduq. Juga kerana kata-kata yang akan disebut oleh Nabi SAW ini suatu perkara yang mungkin perkara yang di luar daripada pengetahuan manusia zaman itu, ataupun mungkin perkara yang menunjukkan mukjizat kepada Nabi SAW. Kerana apa yang dinyatakan oleh Nabi selepas ini, maknanya hadis Nabi ini berkaitan perkara yang berlaku di alam rahim, yang mana tidak diketahui oleh kita manusia biasa,
yang mungkin hari ini orang dah boleh kaji dan boleh tahu proses yang berlaku dalam rahim seorang ibu bila dia mengandungkan janin dalam kandungannya. Tapi zaman Nabi SAW mungkin ketika itu orang tidak dapat maklumat apa yang berlaku dalam rahim seorang ibu, tapi Nabi nyatakan kerana itulah yang sampai kepada Nabi daripada Allah Subhanahu wa taala. Jadi dalam hadis Nabi ini, Nabi SAW menyatakan sesungguhnya setiap orang daripada kamu itu dihimpunkan kejadiannya dalam perut ibunya. Arba'ina yawman nutfah, 40 hari sebagai air mani. Kemudian 40 hari juga sebagai alaqah. Alaqah ni adalah sebagai ketulan darah. Kemudian 40 hari sebagai mudghah, iaitulah daging. Thumma yursalu ilaihil malak fa yanfukhu fihi ar-ruh. Setelah 40 hari sebagai daging itu, kemudian Allah SWT mengirimkan malaikat untuk ditiupkan roh padanya. Jadi ini proses kejadian manusia yang Nabi ceritakan dalam hadis, sehinggalah usia kandungan itu 120 hari. Maknanya 40 hari sebagai air mani, kemudian 40 hari sebagai ketulan darah, kemudian 40 hari sebagai ketulan daging. Segumpal darah, kemudian segumpal daging, kemudian barulah ditiupkan roh padanya. Jadi 40 tambah 40 tambah 40, 120 hari. Yang kita mudah kiranya adalah 4 bulan. Jadi 4 bulan kandungan ini barulah ditiupkan roh padanya. Dan proses kejadian manusia yang Allah ceritakan dalam Quran juga menunjukkan perkara yang sama, cuma lebih detail lagi. Mana dalam Quran Allah sebut proses itu sebanyak 7 peringkat. Yang dalam hadis ini disebut sebanyak 3 peringkat. Iaitu dalam Quran Allah SWT berfirman, وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ سُلَالَةٍ مِنْ طِينٍ ثُمَّ جَعَلْنَاهُ نُطْفَةً فِي قَرَارٍ مَكِينٍ ثُمَّ خَلَقْنَا النُّطْفَةَ عَلَقَةً فَخَلَقْنَا الْعَلَقَةَ مُضْغَةً فَخَلَقْنَا الْمُضْغَةَ عِظَامًا فَكَسَوْنَا الْعِظَامَ لَحْمًا ثُمَّ أَنْشَأْنَاهُ خَلْقًا آخَرَ فَتَبَارَكَ اللَّهُ أَحْسَنُ الْخَالِقِينَ. Ini dalam surah Al-Mu'minun ayat 12 hingga 14. Jadi dalam ayat Al-Quran Allah ceritakan proses ini ditambahkan 4 peringkat. Iaitu Allah nyatakan kami ciptakan manusia daripada pati yang berasal daripada tanah. Ini asal usul kejadian manusia, iaitu Nabi Adam AS diciptakan daripada tanah. Kemudian peringkat yang kedua, Nabi nyatakan kami jadikan daripada setitis air benih, iaitu air mani, diletakkan di tempat yang kukuh. Yang ketiga, daripada air benih, air mani itu menjadi sebuku darah yang beku. Yang keempat, lalu kami ciptakan daripada darah beku itu menjadi seketul daging. Yang kelima, kami ciptakan daripada daging itu menjadi beberapa tulang. Yang keenam, daripada tulang-tulang itu kemudian kami salut dengan daging. Kemudian yang ketujuh, setelah sempurna kejadian itu, kami bentukkan dia satu makhluk yang lain sifat dan keadaannya. Maka nyatalah kelebihan dan ketinggian Allah sebagai sebaik-baik pencipta. Jadi ini menunjukkan betapa Nabi SAW dikurniakan oleh Allah dengan satu perkara yang di luar daripada batas kemampuan manusia untuk berfikir ataupun mengetahuinya pada waktu tersebut. Kerana yang melakukan proses ini adalah Allah Subhanahu wa taala. Justru juga menjadi bukti kenabian bila Nabi menceritakan apa yang berlaku proses tersebut dalam rahim seorang ibu. Jadi yang dalam hadis ini disebut 3 peringkat. Sampai peringkat yang ketiga itu barulah ditiupkan roh. Dan 3 peringkat ini tempohnya ialah 120 hari. Dengan hadis inilah ulama menetapkan beberapa hukum, terutama hukum berkaitan dengan janin yang berada di dalam kandungan ibunya. Bila mana janin itu usianya selepas daripada 120 hari ataupun 4 bulan, maka tidak jumhur ulama menyatakan bahawa haram untuk menggugurkan kandungan dalam tempoh tersebut. Jadi ataupun sepakat ulama untuk haram hukumnya menggugurkan kandungan selepas daripada 4 bulan. Kerana dalam hadis disebutkan tadi, selepas 4 bulan maka ditiupkan roh padanya, maka anak janin dalam kandungan itu tertakluk hukumnya seperti orang yang hidup, mana tidak boleh digugurkan. Dan usianya sebelum daripada 4 bulan itu ada khilaf, tetapi jumhur ataupun majoriti fuqaha menyatakan hukumnya adalah haram. Jadi tuan-tuan rahmati Allah, dalam kitab
dalam satu hadis Nabi SAW menyatakan, idza marra bin nutfah 42 lailah wa fi riwayah bid'un wa arba'una lailah ba'atha Allahu malakan fasawwaraha wa khalaqa sam'aha wa basaraha wa jildaha wa lahmaha wa 'izamaha. Apabila berlalu, yang ini genap 42 malam, dalam riwayat yang lain lebih daripada 40 hari, Allah Subhanahu wa taala mengutuskan malaikat, maka ia pun membentukkannya dan menciptakan pendengarannya, penglihatannya, kulit, daging dan juga tulangnya. Maka dengan sebab itulah ulama menetapkan haram hukumnya menggugurkan kandungan, kecuali dalam keadaan-keadaan yang darurat, kan, maknanya kalaulah janin dalam kandungan itu maknanya diyakini dia itu tidak akan selamat untuk dilahirkan dan dia memberikan kesan mudarat, maknanya mengancam nyawa ibu yang mengandungkan, maka barulah ulama berijtihad dalam keadaan tersebut untuk mengharuskan ibunya menggugurkan kandungan, seperti mana yang kita lihat dalam fatwa menggugurkan kandungan bagi virus Zika, kalau tak silap saya, itu pun dengan ijtihad ataupun fatwa daripada mufti dan pandangan daripada pakar-pakar perubatan, barulah diharuskan pengguguran tersebut. Kalau tidak, hanya kerana sebab-sebab yang tidak diharuskan, maka itu hukumnya adalah haram. Jadi tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, begitulah yang dinyatakan oleh Nabi SAW tentang proses kejadian manusia. Dan ulama ini bersepakat berkaitan dengan 40 hari ataupun 4 bulan ini telah ditiupkan roh padanya, juga kerana janin itu diyakini kewujudannya hasil dari pergerakan di dalam rahim, dan kerana itu juga hikmah iddah bagi perempuan yang kematian suaminya, iaitulah 4 bulan 10 hari, untuk memastikan benar-benar rahimnya tidak mengandung janin suaminya yang meninggal setelah berlalunya tempoh tersebut tanpa menunjukkan tanda kehamilan. Jadi inilah Nabi SAW ceritakan tentang janin itu sehinggalah usianya 120 hari ditiupkan roh. Selepas itu ada hukum yang terkait pada janin tersebut, itulah berkaitan dengan hukum menggugurkan kandungan. Kemudian dalam hadis Nabi SAW menyatakan, apabila usia kandungan itu 120 hari ataupun 4 bulan, maka Allah memerintahkan malaikat untuk meniupkan roh padanya. Dan apabila telah ditiupkan roh pada janin tersebut, dituliskan baginya 4 perkara. Iaitulah yang pertama dituliskan tentang rezekinya. Yang kedua dituliskan tentang ajalnya. Yang ketiga dituliskan tentang amalnya. Dan yang keempat dituliskan syaqiyun aw sa'id, sama ada dia sengsara ataupun dia bahagia di akhirat sana. Inilah ketetapan yang Allah SWT telah tulis. Belum lagi janin itu keluar daripada rahim ibunya, dilahirkan, Allah telah menetapkan semua perkara yang disebutkan tadi. Rezeki, kemudian ajalnya, maknanya rezeki kita ini sejak daripada dalam rahim ibu kita telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebab itulah kita tidak boleh maknanya sanksi dengan rezeki Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kan dalam Al-Quran Allah SWT menyatakan ada orang yang dia sanggup membunuh anaknya kerana apa? Takut tak cukup makan. La taqtulu auladakum khasyata imlaq, jangan kamu membunuh anak kamu kerana apa? Kerana takut tak cukup makan. Nahnu narzuqukum wa iyyahum, kami yang beri makan kepada kamu dan kami yang beri makan, beri rezeki kepada mereka. Maknanya larangan Allah SWT membunuh anak sebab takut tak cukup makan. Dalam satu ayat Allah nyatakan kami beri rezeki pada kamu dan kami juga yang beri rezeki kepada mereka. Dan ada juga ayat yang lain Allah nyatakan nahnu narzuqukum wa iyyahum, nahnu narzuquhum wa iyyakum, kami yang beri rezeki pada mereka dan kami juga yang memberikan rezeki kepada kamu. Maknanya orang yang takut tak cukup makan sampai dia maknanya membunuh ataupun dia tak nak dilahirkan anak dalam kandungan itu kerana dua keadaan. Satu, dia takut tak cukup makan untuk diri dia. Maksudnya kalau dilahirkan anak ni, dia tak cukup makan, tak boleh nak pergi berjalan, tak boleh nak capai impian dia.
Ada keadaan yang kedua, dia takut tak cukup makan untuk anak yang lahir tu. Sebab tu Allah sebut dua ayat, dua keadaan, kami yang beri rezeki pada kamu dan kepada mereka. Dan dalam ayat yang lain Allah nyatakan kami yang beri rezeki kepada mereka dan kepada kamu. Dalam Al-Quran Allah SWT juga nyatakan wama min dabbatin fil ardi illa 'ala Allah rizquha, dan tidaklah binatang yang melata di atas muka bumi ini melainkan Allah telah tulis akan rezekinya. Maknanya bukan manusia sahaja yang keluar cari rezeki, bekerja, mencari nafkah, mencari sesuatu untuk dimakan atau untuk berikan kepada anak isteri makan, tapi binatang-binatang yang melata pun telah dituliskan rezekinya oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kadang-kadang kita pelik macam mana mana binatang-binatang yang melata ini makan. Kan kita pun nak kena pergi pasar beli, balik masak dan sebagainya. Tapi Allah sebut dah dalam Quran, semua yang Allah ciptakan ini telah Allah tuliskan rezekinya. Sampailah satu disebutkan satu binatang burung, anak burung ni namanya buras. Kalau dalam setengah kitab dia sebut buras ni adalah anak burung gagak. Ada juga menyebutkan ada anak burung, jenis burung yang tertentu. Yang mana buras ni lepas dia lahirkan anak dia, dia akan tinggalkan anak dia. Maknanya lepas dia bertelur, kan anak tu menetas, dia tengok je anak dia. Dia tak bagi makan. Kan? Sehinggalah Allah Subhanahu Wa Taala telah menetapkan rezeki untuk buras ni, anak burung ni. Anak burung ni dia akan mengeluarkan satu cecair daripada badan dia. Yang mana cecair ni mengeluarkan bau yang menarik serangga-serangga untuk datang kepada dia. Maknanya dia duduk dekat sarang dia, nanti serangga ni, ulat ke serangga dan sebagainya akan datang sendiri ke sarang burung tersebut. Dan burung ni akan dapat sumber makanan dia sampai satu peringkat burung ni dia dah tumbuh bulu. Dah penuh bulu dia, baru mak dia akan kenal dia. Baru mak dia akan bagi makan pada burung tersebut. Jadi nak ceritanya, semua binatang ataupun hidupan yang Allah SWT ciptakan, semuanya telah ditulis, diaturkan rezekinya oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kita pun samalah, kena yakin akan rezeki Allah Subhanahu Wa Taala. Kan, sekalipun apa yang kita dapat itu masuk dalam mulut kita, kalau Allah SWT takdirkan itu bukan rezeki kita, kita nak telan pun tak dapat. Kan, kita mungkin akan luak balik, mungkin burung akan sambar makanan tersebut. Dan kalau Allah telah rezekikan sesuatu perkara itu milik kita, maka bagaimana keadaan pun ia akan sampai kepada kita. Biasa orang sebut rezeki itu tidak salah alamat. Kan, sebab apa? Sebab Allah telah tuliskan rezeki pada setiap orang. Seperti mana yang disebutkan dalam hadis Nabi SAW, semua perkara itu telah tertulis oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian yang kedua, Nabi SAW menyatakan Allah Subhanahu Wa Taala juga telah menuliskan bagi setiap janin dalam kandungan seorang ibu tu ajalnya. Maknanya tarikh kematian kita ini, belum kita lahir ke atas dunia ni telah ada dah expired date. Setiap orang dah chop dah ni. Setiap orang ni tarikh bila kematian dia. Yang ni bila tarikh kematian. Tapi manusia ni secara fitrahnya suka lari daripada cerita tentang kematian. Dalam Quran Allah SWT sebut mereka ini suka lari daripada cerita tentang perihal kematian. Qul innal mautal ladzi tafirruna minhu fa innahu mulaqikum. Katakanlah wahai Muhammad kepada mereka, sesungguhnya kematian yang kamu cuba lari daripadanya, sesungguhnya kematian itu sendiri akan bertemu dengan kamu. Ada orang dia tak suka dengar cerita mati-mati ni, dia tak suka. Ceritalah benda lain. Kan, sedangkan mati inilah benda yang paling confirm dalam kehidupan kita. Kita dapat surat tawaran untuk naik pangkat. Minggu depan lapor diri, kamu dapat naik grade yang baru. Kan, minggu depan lapor diri, gaji kamu akan dinaikkan. Tapi itu pun belum pasti lagi. Esok kita nak pergi lapor diri pun belum pasti, boleh panjang umur kita sampai hari esok. Tetapi perkara yang paling pasti dalam hidup ini adalah kematian. Confirm. Maka kita sebab itulah perlu sentiasa mengingati mati. Dan Nabi sebut dalam satu hadis, kafa bil mauti wa'izah. Kan, cukuplah mati itu menjadi peringatan bagi orang-orang yang beriman. Dalam Al-Quran juga Allah SWT menyatakan kalau orang tu ditakdirkan oleh Allah mati di suatu tempat, sampai masanya dia akan pergi ke tempat tersebut. Ada orang dia takut mati, duduk rumah tak nak keluar. Kan, tapi Allah nyatakan dalam Quran, kalau orang tu ditakdirkan dia mati di satu tempat yang jauh daripada tempat kediamannya, sampai masanya dia akan keluar pergi ke tempat tersebut untuk ditarik nyawanya oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi bila orang ini mengingat kematian, maka dia akan membuat persiapan untuk menghadapi mati.
Bukanlah kita cerita kematian ni, kita nak plan macam mana nak elakkan mati ni. Kan, bolehlah kita plan dari segi kesihatan kita, dari segi perancangan kewangan dan sebagainya. Tetapi maknanya kematian ini menjadi suatu titik akhir dalam kita mengumpulkan amalan kita, maka kita manfaatkan masa yang ada selagi ada kehidupan ini untuk kita mengumpulkan amal kebaikan. Nabi SAW menyatakan, "Irtanim khamsan qabla khamsin." Beringatlah kamu akan 5 perkara sebelum 5 perkara. Antaranya hayataka qabla mautik, hidup kamu sebelum mati. Antaranya lagi syababaka qabla haramik, waktu muda kamu sebelum datang waktu tua. Antara lagi sihataka qabla saqamik, sihat kamu sebelum datang waktu sakit. Kemudian firagaka qabla syughlik, waktu lapang kamu sebelum datang waktu sempit. Ghinaka qabla faqrik, waktu kaya kamu sebelum datangnya waktu fakir. Maknanya kita kena sentiasa memanfaatkan kehidupan ini untuk menambahkan amal soleh kita, kerana setelah datangnya kematian terputuslah peluang kita untuk menambahkan amalan kita, melainkan apa yang telah kita kumpulkan ketika hidup di dunia, dan juga apa yang telah kita simpan sebagai saham kita di hari akhirat. Kerana ada amalan-amalan yang tidak terputus pahalanya setelah kita mati, yang disebut oleh Nabi SAW. Nabi kata terputus, kan, idza mata ibnu adam inqata'a amaluhu illa min salas. Sekiranya mati seorang anak Adam itu, maka terputuslah amalannya melainkan 3 perkara. Apa dia? Yang pertama, ilmun yuntafa'u bih, ilmu yang dimanfaatkan. Ilmu yang dimanfaatkan, mana kita memberikan ilmu, menyampaikan ilmu kepada seseorang, dan orang itu mengamalkan apa yang kita ajarkan, maka selama diamalkan, maka kita akan mendapat sahamnya walaupun kita telah meninggal dunia. Kemudian waladun salih, ataupun sadaqatun jariyah, sedekah yang berpanjangan manfaatnya. Kita beri sedekah kepada masjid, kita wakafkan contohnya, selama dimanfaatkan sedekah kita itu, selama itulah pahalanya akan berterusan masuk ke dalam akaun kita walaupun kita telah meninggal dunia. Dan waladun salih yad'ulah, dan anak-anak yang saleh yang mendoakan kedua ibu bapanya. Jadi ini juga antara perkara yang doa ataupun amalan ataupun perkara yang tidak putus pahalanya walaupun kita telah meninggal dunia. Jadi kita jadilah anak yang soleh kepada kedua orang tua kita, dan kita doa mudah-mudahan anak-anak kita menjadi anak-anak yang soleh yang mendoakan kita ketika kita sudah tiada. Jadi tuan-tuan, itulah maknanya yang Nabi SAW menyatakan perkara yang pasti bagi janin yang berada dalam kandungan, ajalnya telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan yang ketiga, wa amalihi. Amalihi maknanya amalnya ketika hidup di dunia juga telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita hidup dekat dunia ini, maknanya amalan-amalan kita telah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tetapi adakah bila kita mengetahui bahawa amalan kita di dunia telah ditetapkan, berapa banyak yang kita melakukan kebaikan, berapa banyak yang kita akan lakukan dosa ataupun kejahatan, Allah telah tulis. Adakah boleh kita meninggalkan amal? Jadi dalam perkara ini pernah satu ketika Nabi SAW ditanyakan oleh sahabat, bila mana Nabi menyatakan berkaitan, Nabi kata, tiadalah suatu jiwa yang bernyawa kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala telah menuliskan tempatnya, sama ada di dalam syurga ataupun neraka, sama ada celakanya ataupun bahagia. Ditanya kepada Nabi SAW, ya Rasulullah, apakah tidak boleh kita hanya berpegang dengan kitabullah, dengan ketentuan Allah Subhanahu wa ta'ala, dan meninggalkan amal? Maksudnya, kalaulah tempat kita ini dah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala di akhirat sana, macam itu tak payahlah kita beramal. Seumpama kalau kita menghadapi pilihan raya, kan, kawasan yang kita mengundi itu, orang kata tak payah undi lah, peti undi dah seal dah, maknanya dah ada keputusan dah, kan. Jadi kita kata tak payah undi lah, dah tahu dah keputusan dia. Ataupun peperiksaan tu dah keluar dah keputusan, lulus tak lulus, kita kata tak perlulah, buat apa nak penat-penat kita periksa sedangkan keputusan dah ada.
Begitulah sahabat maksudkan kepada Nabi SAW, ya Rasulullah, kalaulah nasib kita dekat akhirat telah pun Allah tetapkan, boleh tak kita tinggalkan amal? Kan bergantung dengan apa yang telah Allah tetapkan di hari akhirat. Maka Nabi SAW menyatakan tidak boleh. Tidak boleh. Kamu hendaklah beramal. Kerana apa? Setiap orang akan dipermudahkan untuk beramal dengan apa yang diciptakan baginya. Adapun ahli syurga, mereka akan dimudahkan untuk melakukan amalan ahli syurga. Adapun ahli neraka, mereka akan dipermudahkan untuk melakukan amalan ahli neraka. Kemudian baginda membaca ayat yang bermaksud, jelaslah adapun orang yang memberikan apa yang ada padanya ke jalan kebaikan dan bertakwa, yakni mengerjakan suruhan Allah Subhanahu wa taala dan meninggalkan larangannya, serta ia mengakui akan Allah Subhanahu wa taala, mengakui dengan yakin akan perkara yang baik, maka sesungguhnya kami akan memberikannya kemudahan untuk mendapat kesenangan syurga. Sebaliknya, orang yang bakhil daripada melakukan kebajikan dan merasa cukup dengan kekayaan dan kemewahannya, maka sesungguhnya kami akan memberikannya kemudahan untuk mendapat kesusahan dan kesengsaraan. Maknanya memanglah Allah Subhanahu wa taala telah menetapkan keadaan nasib kita di dunia ini. Berapa banyak amalan kita, tapi kita tak tahu. Yang kita dituntut adalah melakukan amal sebanyak-banyaknya. Wa qul i'malu fasayarallahu amalakum wa rasuluhu wal mu'minun. Allah nyatakan, wahai Muhammad, katakanlah kepada mereka, beramallah kamu akan segala yang diperintahkan oleh Allah, maka Allah dan Rasulnya serta orang-orang yang beriman akan melihat apa yang kamu kerjakan. Kita jangan fikir kerja Allah Subhanahu wa taala, kan, apa yang telah Allah tetapkan. Kita melakukan sesuai dengan apa yang Allah perintahkan kepada kita. Jadi sebab itulah kita kena sentiasa berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala supaya Allah memberikan kita kebaikan dalam kehidupan di dunia dan kebaikan dalam nasib kita di hari akhirat. Antara doa yang Nabi SAW selalu bacakan, Allahumma ya muqallibal qulub, thabbit qalbi ala dinik. Atau biasa kita baca, Allahumma ya muqallibal qulub, thabbit qulubana ala dinika wa ala ta'atik. Kerana apa? Kerana kita minta, ya Allah, wahai Tuhan yang membolak-balikkan hati, tetapkanlah hati kami dalam agamamu. Ataupun kita doa, Allahumma Rabbana Allahumma khtim lana bi husnil khatimah. Ya Allah, matikan kami dalam husnul khatimah. Wala takhtim alaina bi su'il khatimah. Jangan matikan kami dalam su'ul khatimah. Kan, kita nak pengakhiran yang baik. Kehidupan kita berapa lama akan kita lalui, kita tak pasti. Tapi yang kita nakkan pengakhiran kita itu yang baik. Kerana dalam satu hadis juga Nabi menyatakan, innamal a'malu bil khawatim. Sesungguhnya amalan itu akan dinilai pada penghujungnya, pada penutupnya. Kan, kita buat satu rumah belum siap, baru pasang lantai, baru pacak tiang ataupun piling, orang tak kata rumah tu cantik. Orang tak kata rumah tu cantik. Dah siap, nanti orang tengok baru orang kata rumah tu cantik. Barulah dia berjaya siapkan rumah dia. Begitulah amalan kita ini, kita tak pasti lagi adakah kita dapat konsisten dengan kebaikan, dengan pahala, kan. Kesudahan nantilah barulah kita dapat keputusannya. Maka kena sentiasa berdoa kepada Allah supaya diberikan kebaikan dalam hidup kita, diberikan pengakhiran yang baik supaya kita dapat kebaikan di akhirat sana. Tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kemudian dalam hadis Nabi SAW menyatakan, tadi dinyatakan oleh Nabi, amalan ketika hidup di dunia telah ditentukan oleh Allah dan nasib di akhirat juga telah ditentukan oleh Allah. Sehingga Nabi SAW menyatakan, demi Allah yang tiada Tuhan selainnya, kalaulah seseorang itu melakukan amalan ahli syurga, sampailah jarak antara dia dengan syurga itu hanya sehasta. Maknanya orang ni hidupnya sentiasa melakukan ibadah, sentiasa melakukan kebaikan, melakukan amal soleh, seolah-olah kita kata dia ni ahli syurga lah. Kan, dia ni confirm syurga lah, tengok dia ni memang baik. Tapi Allah Subhanahu wa taala, Nabi nyatakan, kalau kitabullah mendahuluinya, Allah dah tulis dia tu ahli neraka, maka dia akan melakukan amalan ahli neraka dan dimatikan dalam keadaan tersebut dan dia akan masukkan dalam neraka. Dan kalaulah seorang itu ditakdirkan Allah Subhanahu wa taala hidupnya itu melakukan amalan ahli neraka, orang kata dia ni memang penjenayah ke, jahat ke, ahli maksiat, tak pernah buat benda baik, orang kata dia memang seolah macam Nabi kata jarak di antara dia dengan neraka itu sehasta.
Tapi kitab Allah mendahului. Allah dah tulis dia ni ahli syurga. Sebelum dia mati, dia akan melakukan amalan ahli syurga dan dia akan masuk ke dalam syurga. Jadi ini takdir Allah. Maka kita kena sentiasa berdoa supaya Allah SWT menjadikan kita semua ahli syurga, kan? Dan Allah SWT memberikan kebaikan kita di dunia, memberikan perakhiran yang baik untuk kita di dunia. Satu doa yang kita boleh amalkan, yang saya sebut tadi, Allah makhtim lana bi husnil khatimah wala takhtim alaina bi su'il khatimah. Matikan kami dalam husnul khatimah dan jangan matikan kami dalam su'ul khatimah. Itu antara doa yang bagus untuk kita bacakan. Ataupun dalam satu hadis Nabi SAW nyatakan, la yuraddul qada illa bid-du'a. Tidak akan berubahnya ketetapan Allah itu melainkan dengan doa. Sebab tu kita kena memperbanyakkan doa di samping amal kita. Kita nak bergantung pada amal kita sendiri ni, kadang-kadang dengan amalan itu syaitan akan merosakkan amal kita dengan sifat bisikan-bisikan yang menyebabkan kita rasa riak. Kadang-kadang datang takabur, kadang-kadang datang sum'ah, kadang-kadang datang ujub. Amal baik dah, sempurna dah, tapi bila datang penyakit hati ni, rosak amalan kita. Sebab tu kita kena banyak berdoa kepada Allah supaya Allah SWT memandu kita ke arah jalan yang diridai oleh Allah Subhanahu Wa Taala dan menerima segala amal yang kita lakukan. Dan juga ini menunjukkan betapa kita kena sentiasa bersangka baik kepada orang lain. Jangan melihat orang itu ahli maksiat, kita kata dia ni ahli neraka, seolah-olah macam kita yang menghukum dia. Tetapi kita ajaklah dia kembali ke jalan Allah Subhanahu Wa Taala supaya kita nak kita dan dia sama-sama masuk syurga. Dan sangka baik kita itulah mengundang kepada kita berdakwah kepada kebaikan. Kerana sangkaan-sangkaan buruk itu akan menjadi cerminan pada diri kita sendiri yang akhir sekali merosakkan diri kita dan amalan kita. Jadi tuan-tuan rahmati Allah, ini hadis ini berkaitan juga dengan akidah kita, keyakinan kita bahawa segala sesuatu itu adalah ketetapan daripada Allah Subhanahu Wa Taala, dan betapa lemahnya kita sehingga kita perlu bergantung harap kepada Allah, dan kita kena sentiasa berdoa dan beramal dan bertawakal kepada Allah Subhanahu Wa Taala supaya diberikan kebaikan dunia dan akhirat, insya-Allah. Jadi sekadar itulah perkongsian saya pada malam ini. Apa yang baik itu datang daripada Allah, apa yang kurang itu datang daripada kelemahan diri saya sendiri. Saya mohon maaf atas salah silap. Aqulu qawli hadza, astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.